Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Bagi mereka yang telah mempunyai kemampuan, wajib bagi mereka untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Seperti mana ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, terdapat 3 cara pelaksanaan haji. Yang pertama, haji tamattu'. Yang kedua, haji qiran. Dan yang ketiga, haji ifrad. Perbezaan antara ketiga-tiga haji ini adalah seperti berikut. Bagi para jemaah haji tamattu', mereka memulakan haji mereka dengan berumrah, diikuti dengan pelaksanaan haji dan disudahi dengan menyembelih seekor binatang kurban. Bagi jemaah haji qiran, mereka melakukan umrah dan haji sekaligus dan diikuti dengan menyembelih seekor binatang kurban. Bagi jemaah haji ifrad pula, mereka hanya mengerjakan haji sahaja tanpa menyembelih sebarang binatang kurban. Apabila para jemaah ingin menuju ke Mekah, mereka harus melewati salah satu daripada 5 miqat atau tempat menjatuhkan niat yang telah ditunjukkan dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama di Dhul Hulaifah, yang kedua di Juhfah, yang ketiga di Yalamlam, yang keempat di Qarnul Manazil, dan yang kelima di Dhatul Irq. Apabila para jemaah telah sampai di perbatasan ini, para jemaah lelaki hendaklah melepaskan pakaian yang berjahit di badan mereka dan digantikan dengan 2 helai kain ihram. Kain yang pertama diikat di bawah dan kain yang kedua dijadikan selendang untuk menutupi badan mereka. Bagi para jemaah wanita, pakaian mereka adalah sama. Apabila telah melaksanakan atau menjatuhkan niat untuk berihram, para jemaah mempunyai pantang larang yang harus dijauhi. Antara lain seperti menutup kepala bagi jemaah lelaki, seperti memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencabut bulu-bulu, berakad nikah, memburu binatang ataupun berhubungan sesama suami isteri. Jikalau didapati melanggar beberapa pantang larang ini, para jemaah akan dikenakan dam ataupun denda. Sesudah itu para jemaah akan menuju ke Mekah. Bagi yang berhaji ifrad, mereka dikenakan untuk bertawaf kudum ataupun tawaf selamat datang, diikuti dengan sa'i untuk haji. Namun mereka tetap berihram sehingga selesai tahallul awal. Bagi yang berhaji qiran, mereka juga bertawaf kudum namun diikuti dengan sa'i haji dan umrah sekaligus. Mereka juga tetap berihram sehingga selesai tahallul awal. Berbeza dengan haji tamattu', mereka melakukan tawaf untuk umrah dahulu, diikuti dengan sa'i untuk umrah, kemudian mereka bercukur. Selepas itu mereka bebas daripada segala pantang larang ihram dan mereka hanya menantikan untuk berihram sekali lagi pada hari haji. 8 hari bulan Dhul Hijjah merupakan hari tarwiyah, hari yang pertama di dalam hari-hari haji. Di sini para jemaah akan berkumpul dan bermalam di Mina. Bagi jemaah yang berhaji tamattu', mereka berihram haji dari tempat tinggal mereka. Para jemaah haji ifrad, qiran dan juga tamattu' bergerak ke Mina sebelum waktu zuhur. Mereka mengerjakan salat 5 waktu di Mina secara qasar tanpa jamak, yakni salat yang mempunyai 4 rakaat dipendekkan kepada 2 rakaat. Mereka bermalam di Mina sehingga selesai salat subuh. Dan pada hari ke-9 Dhul Hijjah merupakan hari Arafah, iaitu hari mereka berwukuf dan berkumpul di Padang Arafah. Hari Arafah ataupun berkumpul dan berwukuf di Padang Arafah merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun haji. Para jemaah menuju ke Arafah daripada Mina setelah terbitnya matahari dalam keadaan yang tenang. Mereka mendengarkan khutbah di Arafah, bersalat zuhur dan asar secara jamak dan qasar, iaitu menggabungkan salat zuhur dan asar namun dilakukan hanya 2 rakaat. Mereka digalakkan memperbanyakkan takbir, tahmid, talbiyah dan berdoa. Mereka berwukuf sehingga terbenamnya matahari. Sesudah itu para jemaah
akan bersiap sedia untuk menuju ke Muzdalifah supaya mereka dapat bermalam di Muzdalifah. Mereka bergerak menuju ke Muzdalifah sesudah terbenamnya matahari. Mereka bersalat maghrib dan isyak secara jamak dan qasar di Muzdalifah, dan mereka berehat bermalam di Muzdalifah. Selesai salat subuh, mereka digalakkan untuk berdiri dan berdoa menghadap ke kiblat. Setelah itu, sejurus sebelum terbitnya matahari, mereka berjalan menuju ke Mina, dan di dalam perjalanan mereka mengumpulkan 7 biji batu kerikil yang kecil untuk melontar di Jamrah Aqabah di Mina. Di Mina pada 10 hari bulan, iaitu pada hari raya Korban atau hari raya Idul Adha, terdapatnya 3 buah jamrah. Yang pertama iaitu Sughra, Wusta dan juga Aqabah. Namun para jamaah tidak digalakkan ataupun tidak diwajibkan untuk melontar di Jamrah Sughra dan juga Wusta. Para jemaah terus menuju ke Jamrah Aqabah dan diwajibkan untuk melontar di Jamrah Aqabah. Setibanya di Jamrah Aqabah, mereka dikehendaki untuk berhenti daripada talbiyah dan melontar 7 biji batu kerikil disertakan dengan takbir di setiap lontaran. Sesudah itu, para jemaah haji tamattu' ataupun kiran menyembelih seekor binatang kurban. Setelah itu, mereka boleh bercukur dan dikira sebagai tahallul awal, yakni mereka bebas untuk melakukan pantang larang ihram kecuali berhubungan sesama suami dan isteri. Sesudah itu, mereka menuju ke Mekah melaksanakan tawaf ifadah. Dan bagi jemaah yang mengerjakan haji tamattu', mereka dikehendaki untuk mengerjakan sa'i haji. Bagi jemaah haji ifrad dan kiran yang belum mengerjakan sa'i haji, mereka boleh melakukan sedemikian selepas tawaf ifadah. Selepas itu, para jemaah telah dikira bebas dan dikira sebagai tahallul thani. Mereka bebas melakukan pantang larang ihram, termasuk berhubungan sesama suami dan isteri. 11, 12 dan 13 Zulhijjah merupakan hari-hari tasyrik, di mana para jemaah kembali ke Mina bermalam selama 2 ataupun boleh memilih untuk bermalam selama 3 hari. Mereka akan melontar ke 3 jamrah setelah matahari tergelincir ataupun setelah salat zuhur. Maka mereka akan melontar di Jamrah Sughra, di Jamrah Wusta dan di Jamrah Aqabah. Setelah itu, apabila telah selesai perjalanan haji mereka, apabila mereka ingin pulang ke tanah air, mereka diwajibkan untuk bertawaf sekali lagi yang dinamakan tawaf wada' ataupun tawaf selamat tinggal, menandakan mereka hendak meninggalkan Mekah. Begitulah tadi cara pelaksanaan haji bersesuaian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.